Berita bahasa ngau kita semua ngau salam serakup. Bergulai aku Mara Suji kena ke berita pukul 7 malam 16 Disember 2020. Kita terus ngisi berita. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah setuju atau perintah nutup pintu bak Parlimen Gerik Perak anggo Kaunsil Negeri Dun Bugaya Sabah. Agong megak nginsil dengan ngelanjar ke pengawal berpilih MIT PRK bak dua penduduknya. Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin, Sri Paduka bertitahnya sepengudah nerang ke enggau silia sentang ia kemending ke lalau ari Kaban Menteri bekau enggau perkaranya. Nambah kenyak koya, Kaban Menteri udah berunding ke perkaranya enggau silia sentang empas PRK Gerik enggau Bugaya enti nyemak diatur maya pandemik COVID-19 diagi ngerugak menua diatur. Sidak berunding kena 4 Disember tu tadi. Belajar dari perkara tik nyadi pengelekai COVID-19 berindik dari pengawal berpilih negeri Sabah maya bulan September tu tadi. Kaban Menteri berpenemu kedua PRK-nya patut diseliah ungkup pengelikun mensia mayuh ekonomi enggau pengelikun menua. Sebelum tu, Komiti Pengawal Berpilih SPR netap ke kedua PRK-nya nak diatur serentak maya 16 Januari tu ilak berindik dari pemati-pemati pengari rakyat di kedua kandang dornya. Kandang tebing pantai di Sarawak bisik hak nerima pemansang setipak engau bantu sidak ngangkat ke ekonomi negeri itu. Menteri Muda Perkara Korporat engau Unit Communication Mensia Maya Sarawak, Abdullah Saidul, nyemetak madah. Kadang tebing tasiknya ianya penyungkap besar ekonomi Sarawak lebih lagi dalam sektor bertanam bertupi engau berikan. Kawasan pesisir ini juga letaknya fokus sebahagian besar kawasan pesisir fokus aktiviti pertanian dan perikanan. Jadi secara tidak langsung kawasan ini kita boleh anggap sebagai penyumbang kepada ekonomi negeri. Jadi saya rasa adalah adil untuk kerajaan membina infrastruktur ini untuk semua masyarakat pesisir kerana saya yakin peranan mereka sebagai penyumbang ekonomi ini dari segi what they call it, agro dan juga nelayan ada sumbangan mereka. Saya rasa perlu pembangunan ini, terutama infrastruktur, bukan hanya jaringan jalan raya tetapi juga infrastruktur yang lain seperti electricity dan bekalan air yang bersih. Abdullah Saidul mansut ke jakunya maya bak pengenami nyuak ke cek pampas tanah ungkuk projek jembatan Batang Paloh Ngau Taba kandang industri nyeruri kapal di Batang Paloh Tanjung Manis Mayari 2. Ya Kaban Kunsil Negeri Adun Semopnya ngansak komuniti kandang menuanya tibisik nuntut tanah hak adat bangsa asal NCR ngagak peminta pengawak nyukat tanah sidak. Nangkan kenyak yang lalau peranak ngambil ke nak nyual tanah sidak ke udah diberi geran. Tang ngemansang kenyak bak pengawak bertanam bertupi ngau kebukai. Kuya madagi kanan zon tengah tu mayu udah dikelalanya di palan food basket, diulih di kemansang kenyak di palan ngeluar ke pemakai. Bak pengenaminya Abdullah bisik nyuak ke cek pampas RM14,856.90 ngagai 14 ikut penerima akti bisik dalam projek ngagak jembatan Batang Paloh. Nangkan kenyak cek pampas penyampau RM284,363.10 ngagai 55 agi penerima dalam projek industri nyeruri kapal. Projek itu inisiatif Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak STIDC kena beri peluang gawak ngagai peranak kandang menuanya. Siko bangka lelaki ditemu sepengudah. Udah diripot ke Lenyau Maya hari 1 lalu, tubuh ia terputus 2. Kepengari-hari Palan Gerakan Operation OPIS Bombango Penyah Penusa Malaysia, JPBNN Sarawak. Tudah ditemu urung pukul 10.35 pagi tadi. Muhammad Razid Hamran, pansut ngigak kuyung sebedau sikuk peranak kampung, tertemu ke perahu Tidimpuya tepanggai bak sungai kampung Meranek. Sebedau tu, operasi ngigak tudah diperjalai ke orang kampung. Sidak lalu tertemu ke bot dikenat niang, tepanggai semak jembatan Jalai Penamak Besai Samarahan Meranek. Operasi ngigak ngonyelamat SAR udah diketu ke sepengundah bangkai niang ditemu. Kita bertemu baru.
Penatai Kaban Parlimen ngagai awam Dewan Rakyat ti berkena ke kerban pengelikun diri PPE. Ngambil ke uliah berjalai ke tanggung pengawak ngundi nada bersangkut paut engkau politik. Pihak Menteri Kanan Kluster Pengelikun, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, madah niteka ngagai sekedak kes sebedau tu. Kuya sebetulnya sidak ti mesti kuarantin. Dikemendarkan datai ke sekedar lokasyen ti bisi hak bak perkaranya. Ngambil contoh, senario ti nyadi maya pengawal berpilih negeri PRN Sabah. September ti udah maya perintah ngemendarkan pengundi ke ngundi, tajapan sidak di kuarantin. Mereka negatif. Hak mengundi di parlimen adalah hak yang dijamin oleh perlembagaan. Mereka berhak untuk diberikan kebenaran mengundi di dalam parlimen. Dan mengundi dalam parlimen, peraturannya masih lagi perlu hadir secara fizikal di dalam parlimen. Tidak boleh secara online sebagai contoh. Neranggo lebih silik, Ismail Sabri madahka, penenduk diberi ukai seminar ngagai Kaban Parlimen Ari Barisan Nasional BN, tang ngagai Kaban Parlimen Ari Blok Penyakal. Upis Menteri Komunikasyen dengan Multimedia dekat seruran nyukung menua pengawal engkau inisiatif ngedekat ke baru industri kreatif di ketegal pandemik COVID-19. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah madaka setiap pengembaraan industri mesti pintar ngambil peluang dengan sukung ke diberi. Ia meransang ngagai pengemeran seni ngambil peluang hari upis Menteri ngau Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS ngemansang ke industri kreatif ngau filem menua. Ia menggak ngarap semua raban boleh bergempung dalam menghasil ke karya kreatif tiba kualiti. Kelimpah oleh ngericah ke baru industri itu seriris ngau juluk kita dekat ngagai tikas antarabangsa. Yang madaka munyinya lebih berjadi ke pengawal ngelancar ke teater dalam tali arus rasa di Kuala Lumpur Mayari 2. Komiti Pengawal Berpilih SPR dekat nambah pelilihan menua endo ngundi serta palan ngundi. Tu dikena merangsang rakyat ngambil ke pansut ngundi anti semak pengawal berpilih besar ke-15 PRU ke-15 dekat diatur ngenak cara nombor baru. Sapiat Menteri Upis Menteri Besar Parlimen ngau Undang-Undang Datuk Syabuddin Yahaya madahka kelimpah ngenyampat ke proses undi yang megak dikena mutar ke pengirau mensiamayuh ti dekat datai ngundi. SPR megak kuya madah bisik perambut kalai dekat numbuh ke atur di meransang orang undi datai ngau penyampau maksimum bak sesiti kandang nur. Peraturan-peraturan yang akan diperkenalkan ialah dengan membanyakkan tempat-tempat ataupun pusat daerah mengundi dan juga membanyakkan saluran-saluran mengundi. Oleh yang demikian, proses pengundian akan berjalan dengan lebih segera dan akan selesai lebih awal. Jadi ini memberi satu jaminan dan keyakinan kepada pengundi-pengundi bahawa mereka akan dapat melalui atau melaksanakan proses pengundian dengan lebih cepat, dengan lebih sempurna dan insya-Allah akan terselamat ya daripada gejala COVID tersebut. Dulu agi hari itu, ia madah ke SPR dekat berjalan ke PRU dalam norma baru bakal gemeran ke standard atur pengawal SOP diudah ditetap ke Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM ngau Kaunsil Pengelikun Menua MKN. Ia madah ke perkaranya nyaut timbal Senator Idris Ahmad bak Dewan Negara Mayari 4. Perintah matau terit sekedar pengawal tim ti nyadung propaganda negatif tentang vaksin COVID-19. Nengah lama-lama dikena nyeliah ke sidak hari ngacah runding rakyat. Kusapit Menteri Sains, Teknologi ngau Innovation, MOSTI, Ahmad Amzad Hashim, Upis Menteri ngau kerjasama Upis Menteri Communication ngau Multimedia KKMM, benong mansiap peminta bagi numbuh ke undang-undang dikena nagang perkara tu. Kerajaan telah menubuhkan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV yang dipengungsikan bersama oleh Menteri Kesihatan Malaysia dan juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang merupakan jawatankuasa induk di dalam merancang, menyelaras, melaksana dan memantau keseluruhan strategi pembekalan vaksin COVID-19. Menerusi JKJAV ini telah dibentuk sebuah jawatankuasa kecil komunikasi yang diterajui oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Kementerian Kesihatan berperanan untuk merangka satu pelan komunikasi strategik serta menyampaikan fakta dan maklumat yang tepat berkenaan dengan vaksin COVID-19 kepada rakyat. Ia berjakut munyinya maya nyaut tanya Senator Muhammad Zahid Muhammad Arif tentang pengawal perintah nagang propaganda anti-vaksin ngau jalai dikena ngajar mensia mayu tentang penting ngambil vaksin COVID-19.
Lalu kategori kedua ko ia ianya grup mensia mayuh diindang percaya tentang penting vaksin ngau ndak mudah percaya propaganda anti vaksin tu grup pemadu besar dalam menua tu. Nangkan kenya, kategori ketiga ianya grup ti diau ti tertengah ianya grup vaksin hesitancy group ti ngembuan penyarut tentang vaksin kelebih vaksin COVID-19 tang dak nulak vaksin secara terus. Ahmad Amzad madaka grupnya muntang ke diacuk runding enti nerima mesej ngau propaganda ari raban anti vaksin. Justru strategi komunikasi proaktif melalui penggunaan pelbagai platform dan media komunikasi sedang giat dilaksanakan. Kerajaan bagi memberi penerangan yang jelas kepada rakyat berkaitan kepentingan pengambilan vaksin COVID-19 yang dijangka diperolehi negara pada suku pertama tahun hadapan. Beritanya tadi ngujung ke berita pukul 7. Terus ke pengerinduk kita. Mendak berita hari kami, Bak TVS. Aku Mara Suji, madah ke diri mupuk dulu. Selamat malam semua.